Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Saya Anim Izzati dan juga Nazruddin Rahman. Seperti biasa, duo bersama dengan anda untuk hari ini. Hari ini 1 jam lah janji bersama dengan kami selama 1 jam untuk hidupkan pagi anda. InsyaAllah Selasa 5 November dan kepada anda yang terperanjat, baru sekarang MHI ya kita kini bersiaran pukul 10 pagi Anim. Mungkin tak biasa dengan keadaan kenderaan di atas jalan raya dan sebagainya. Tiba-tiba lapar gitu kan. Tapi alhamdulillah kita tetap bertugas untuk anda semua. Pelbagai pengisian yang akan kami bawa untuk anda khas. Jadi kita mulakan dengan berita-berita mutakhir dan kepada anda terutamanya yang suka naik teksi, mungkin menggamit nostalgia. Teksi NGV atau natural gas. Ingat tak ada tong gas besar kat belakang tu kan? Bila nak masukkan barang kat bonet ada tong gas besar kat belakang tu. Betul. Lepas tu saya pernah naik teksi, saya kena teman orang tu isi gas. Ya, beratur panjang tu masa zaman tu. Sudah satu hal. Tapi mungkin akan ditambah baik kerana lepas ini ada berita yang nak dikongsikan. Ada berita istimewa, tiada lagi jualan atau kenderaan yang menggunakan NGV mulai Julai 2025. Jadi nampaknya dalam 8 bulan lagi lah. Kerajaan akan menamatkan sepenuhnya perkhidmatan dan penggunaan tenaga gas asli di negara ini bermula 1 Julai atas dasar keselamatan kepada pengguna dan orang ramai. Ya, itulah kan pastinya ada yang inisiatif yang perlu ditambah baik untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Yang ni cerita tentang kereta. Satu lagi, anda nak parking ataupun nak meletakkan kenderaan tu berhati-hati kerana sekarang ini keadaan cuaca yang membimbangkan. Perubahan cuaca ekstrim menyebabkan tanah runtuh berlaku di rata-rata kawasan. Jadi kawasan yang mungkin kita perlu ambil tahu satu hal. Satu lagi, ini yang dikongsikan yang berlaku di Ampang Jaya. Situasi paling menyakitkan dan saya rasa seperti mahu menangis. Susah hati katanya kerana ini satu-satunya kereta saya yang saya gunakan untuk mencari rezeki buat keluarga. Ini kata Adrian, 44 tahun, pemilik Proton Saga yang terjatuh ke dalam tebing selepas berlaku tanah runtuh di kawasan Lembah Maju, Pandan Indah. Katanya di sini apa yang sangat diinginkan oleh seorang bapa ni, dia bekerja sebagai pemandu e-hailing sepenuh masa sejak lebih beberapa tahun lalu. Anak pun masih kecil, isteri tidak bekerja, jadi sangat menyakitkan untuk dia. Katanya harapan dia adalah lepas ini pihak berkenaan dapat membuat penghadang konkrit yang kekal ataupun usaha lain yang lebih sesuai katanya, kerana sebelum ini kawasan itu memang tak ada penghadang yang menyebabkan mereka yang parkir di kawasan itu boleh berada dalam situasi tragedi nahas tanah runtuh. Jadi kuasa tempatan mungkin harus kira perubahan cuaca dan sebagainya kan, terutamanya seperti yang Anim katakan tadi, cuaca yang ekstrim. Malang tak berbau, cuaca pun kini sekarang tidak berbau. Jadi kita mungkin kena pantau dan kena cakna di mana kita harus meletakkan kenderaan, terutamanya di curun-curun bukit. Ya, betul. Risau kan sekarang ni saya nak lalu-lalu mana-mana pun ada tutup-tutup longkang tu pun kena berhati-hati juga. Okey, itu cerita pasal kita punya peringatan sesama kita. Pada pagi ini kita nak kongsikan juga bersama dengan anda. Kalau mungkin lalu dekat cerita sensasi anda, kita nak kongsikan tentang cerita inspirasi lah. Seorang anak istimewa ini yang mana kita letakkan tagline dia sebagai Autism Genius. Autism Genius, tepat sekali. Umurnya 7 tahun tapi daya ingatannya sangat kuat. Mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran begitu saja. Bukan saja ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang membaca punya pun sebab dia dah biasa dengar kan. Itulah dia keistimewaan anak-anak Autism Genius. Jadi kita saksikan kelibat atau kisah Riyad kita. 7 tahun tapi memiliki IQ 10 tahun. Kita saksikan. Surah apa? Okey, betul. Surah apa? Surah Ahmad. Betul. Surah Kafir. Betul. Apa hari ni? Letak alat-alat istinyak. Apa dia alat-alat istinyak? Air tangkrim dengan batu, dengan tisu, dengan kuih kayu. Wah, good job lah. 40. 40. Okey. 40 minus 10? 30. 30.
Itulah dia kisah adik Riyad Asharif Ridwan. Okey, Cantik insya-Allah. namanya. Dan sekarang Saya insya-Allah. sukalah tengok kan telatar budak-budak yang macam tu kan. Kita bila tengok mereka ni sebenarnya Riyad ada dengan kita. Tapi kita tengah pujuk dia untuk pin frame. Dengar tak suara dia? Doa banyak-banyak. Penonton di rumah pun bagi sokongan dengan doa anda supaya Riyad boleh masuk dengan kita sekali. Okey, kita perkenalkan. Tapi sementara itu kita bersama dengan ibu dan bapa adik Riyad kita, Encik Ridwan Syadikin dan juga Puan Nur Fazilah Hassan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Puan Fazilah dan juga Encik Ridwan bersama dengan kita. Inilah kedua ibu bapa yang membesarkan seorang anak yang cukup istimewa, yang pastinya kedua-duanya ada contribution ataupun penglibatan sesama sendiri menjadikan seorang adik Riyad yang cukup istimewa itu mempunyai satu pencapaian luar biasa. Sangat Masya luar Allah. Okey, cerita dia kita ada baca juga ke artikel. Tapi bagi mereka yang tak pernah lagi mendengarkan cerita tentang adik Riyad yang dikatakan sebagai mild autism genius, dikatakan tergolong dalam kalangan mereka yang mempunyai kondisi mild autism dan juga mempunyai ADHD. Tetapi luar biasanya dekat sini, Masya Allah, ingatan IQ dia seperti kanak-kanak berusia 10 tahun. Tak ada masalah akademik. Mungkin Puan nak kongsikan kehebatan anak istimewa ni untuk inspirasi kita bersama. Kami pun sebenarnya tak sangkalah dia boleh ke tahap tu. Tapi bila dia didiagnose oleh autism dan ADHD oleh doktor, dia buat satu assessment lah. Assessment tu untuk tahu tahap IQ dia macam mana kan. And then assessment tu Riyad boleh buat sampai dia berusia 10 tahun. Jadi itulah dia hasil ujian tersebut ya. Hasil ujian tersebut. Jadi sebagai seorang ayah pula, di mana kita nampak bahawa adik Riyad ni mempunyai sesuatu yang luar biasa atau istimewa? Mula pada yang baru-baru ni lah. Dia dah mula pandai surah semua kan, teka surah. Tapi masa dia muda tu macam mana kita nak tahu bahawa dia ni istimewa? Tak tahu lagi. Okey, masa dia berumur 3 tahun sebelum dia masuk terapi, dia ada satu mungkin macam tabiat lah. Dia suka tengok handphone tapi bukan tengok kartun, dia tengok surah. Lepas tu saya cuba nak tengok dia fokus macam mana kan. Saya kata, Riyad tolong buat adik. Dan dia buat adik sambil tengok surah tu. Tapi tangan gerak so memang dia minat yang itu. Itulah dia ciri-ciri anak autism ya. Bila dia suka sesuatu, dia fokus dan hyper fokus. Itu yang dikatakannya. Itulah tadi dalam gambar tu telah Riyad sebenarnya. Kat sini, dekat belakang tabir, kalau boleh saya ceritakan, semua tengah memujuk Riyad. Dia masuk dekat kamera, masuk dekat frame nak tunjukkan. Saya pasti penonton pun nak tengok sangat Riyad kan. Tapi tak apa, sambil-sambil tu kita boleh ulang semula video yang ada. Menyaksikan bagaimana Puan dan juga Tuan sendiri memastikan Riyad ni dengan minat dia tentang surah itu, memastikan kita memberi sokongan yang baik lah kan. Sebab kalau minat anak-anak ni kita tak bagi sokongan, dia terhenti dekat situ saja kan. Jadi aktiviti yang dilakukan bersama dengan Riyad bila melihat kepada minat dia terhadap surah, kami support lah apa yang dia minat tu, dan saya pun dekat rumah ajar dia mengaji. And then bila saya sedar dia boleh baca lebih daripada 10 ayat, saya setiap harilah saya akan target dia satu hari satu surah. Apa-apa surah saja. Tapi kadang-kadang dia yang request. Contoh dia dah habis baca Al-Mulk. Umi, Riyad nak baca surah surah Al-Baqarah, Al-Kahfi. Al-Kahfi pun sebenarnya dia dah boleh sampai habis ayat. Cumanya Riyad ni dia background speech delay. So dia punya susunan ayat tu betul, cuma dia ada masalah pertuturan tu lah. Ada pelat dia betul. Pelat budak-budak. Tapi bila saya tahu Al-Kahfi yang panjang tu pun dia boleh habiskan, saya macam subhanallah, macam tak sangkalah kelebihan dia dekat situ. So surah Al-Kahfi ni surah yang paling susah sebenarnya. Melainkan kalau kita hanya hafal 10 ayat awal, 10 ayat akhir je lah. Tapi dia adalah surah yang dalam susunan tajwid dia pun susah juga untuk kita orang dewasa kan nak mengingat satu hal. Jadi di sini apa yang kita nampak memang dia seorang yang istimewa ya. Jadi bila kita juga dapat baca yang beliau dapat pelbagai anugerah ya di sekolah PKI-nya. Jadi bila dah tahu dia seorang yang gifted ya. Macam mana sebagai ibu dan ayah kita nak fikirkan perkembangannya? Apakah langkah seterusnya? Kalau kita letak di kelas darjah 1, memang dia akan terencat. Jadi kalau kita nak ke depan pula, beliau mempunyai masalah istimewa. Jadi macam mana susunannya di sini? Okey, actually pada kami lah masa dia cikgu bagi tahu sarankan untuk hantar dia ke pakar untuk tentukan dia kenapa kan, sebab dia ada masalah sosial dan pengurusan diri. Kami berdua dah berbincang lah, tak apalah, mungkin kami redha lah. At the first place kami redha, dan kami fikir macam kita masukkan Riyad ke PPKI sebab kebanyakannya saya search pun
ada positif. Walaupun dia akademik, kat PPKI dia tak fokus akademik, tapi dia akan fokus untuk pengurusan diri, sosial dia. So kami decide kita masukkan dia kat sana, kita tengok dia perkembangan dia macam mana. Alhamdulillah dalam masa, sebab dia masuk PPKI bulan 9. Dalam masa sebulan dia dah boleh dapat 2 anugerah. Saya rasa macam alhamdulillah keputusan kami tepat. Apa yang cikgu sarankan tu kami terima, kami tak denial lah. Bercerita tentang ibu bapa yang denial ni, ini sebenarnya menyebabkan anak-anak tu sukar untuk mendapatkan rawatan pada peringkat awal. Lebih awal dapat rawatan yang betul sebenarnya dapat membantu anak-anak lebih exposure dan dapat menguruskan diri dengan lebih baik. Jadi mungkin saranan daripada Puan Fazilah dan juga Tuan sendiri kan, Tuan mungkin nak kongsikan juga macam mana pendapat bila ibu dan bapa ni kena ada satu sepakat supaya tidak denial untuk menolak sebenarnya anak tu berada dalam kondisi sebegitu. Kita sebagai ibu bapa jangan menafikan lah. Kalau nampak anak ada sikap macam tu kan, ada yang pelik-pelik sikit kan. Sebab kami masukkan Riyad kat terapi umur 4 tahun pun kami rasa dah lewat. Tapi bila kami dah masuk ke terapi tu, kami dengar banyak kes yang lagi lewat pada tu. Dia yang dah darjah 2 kan. So, ada yang dia di aliran perdana sampai darjah 4. And then baru mak ayah dia rasa macam dia perlu ke. So, kita kena tunaikan hak diorang lah. Jadi dari segi intelek memang tiada masalah untuk kedua ibu bapa, alhamdulillah di sana. Tapi masalah pengurusan diri, tapi yang biasa untuk mereka yang mempunyai masalah autism ini. Jadi kalau kita nak bergerak ke depan, harapan ibu dan bapa untuk adik Riyad di sini. Harapan. Okey, untuk Riyad, apa yang dia tunjuk dalam sebulan 2 ni dekat PPKI sudah membanggakan saya lah sebagai ayah kan. So saya harap Riyad terus berjaya. Saya doakan dia berjaya lah dunia akhirat. Sebab yalah, kalau kita ni kan mak-mak yang paling sensitif kan bila tahu anak condition dia macam mana kan, bila dapat tahu anak didiagnose ada ADHD ataupun mild autism, bukan kata kita tak menerima takdir, tetapi runtuhnya hati tu apabila kesian anak perlu melalui kondisi sebegitu kan. Macam mana mungkin Puan Fazilah nak kongsikan perasaan? Okey, mula-mula memang saya rasa macam betul ke anak aku ada autism, sebab pada research saya sendirilah kan, saya tahu speech delay ni tak semestinya autism. Tapi autism tu ada ciri-ciri speech delay. Dekat situ saya cuba. Sebab tu dia 6 tahun yang pertengahan tahun tu kami bincang kita, sebab dia dah ada komunikasi 2 hala. Kami stopkan dia terapi, dischargekan dia speech therapy dan masuk dia ke tadika biasalah. Dan bila dia masuk tadika biasa, dia pandai menulis. Dalam masa beberapa bulan dia boleh menulis, sebab sebelumnya dia tak pandai menulis. Dia pegang pensel pun macam ni. And then bila dia masuk darjah 1, saya cuba lagi. Okey, tak apa Riyad, kita masuk darjah 1 aliran perdana. Dan sepatutnya saya kena pergi dia untuk dapatkan kod OKU lah untuk ke aliran khas kan. Tapi saya cuba lagi sebab akademik dia okey. Saya rasa dia boleh. Dan bila dia masuk darjah 1, cikgu cuba berbincang. Mula cikgu takut juga sebab dia takut kita tak boleh terima kan. Tapi saya cakap, cikgu tak apa, kami berfikiran terbuka. Cikgu cakap je apa yang perlu untuk saya buat untuk anak saya. Dan bila cikgu cakap yang tu, kami pun lorongkan dia jumpa pakar semua. Alhamdulillah, kami bersyukur sangat dalam masa beberapa bulan boleh tukarkan dia ke PPKI. Dan nampaklah dia dari saya dah kan masa jumpa doktor tu, saya memang cakap dengan husband, tak apalah, kita reda je. Memang kena reda dulu. Dan bila reda tu, alhamdulillah Allah tu bagi berita baik untuk kita satu persatu. Tujuan kita kat sini juga adalah bila kita buat perkongsian adalah untuk penonton-penonton kita untuk mengambil tauladan di sini. Puan sebut tentang ciri-ciri anak Puan kan. Apakah ciri-ciri yang harus ibu bapa di luar sana pantau untuk memberikan yang terbaik, intervensi awal untuk anak-anak mereka? Okey, yang pertama kali saya ada anak, dia ada adik dia umur 4 tahun. Masa dia berumur 3 tahun, dia ada adik umur 1 tahun. Bayangkan 3 tahun dia tak pandai sebut umi. Even though mama ataupun yang senang kan, ma pun tak ada. Kosong. Tapi adik dia yang umur 1 tahun masa tu dah boleh mi wawa, dia kami panggil Walid kan, dia wawa dah boleh, tapi dia tak ada. Saya kat situ saya rasa something lah. Dan masa tu pula zaman COVID baru nak bermula. Betul. And then saya cakap dengan husband, kita cuba dia hantar tadika lah, kononnya tadika biasa kan. Tapi sebulan je sempat. Sebab dia tak ada sosial. Dia tak bergaul. Dia suka berjalan ke, dia tak suka masa tu dia tak pandai cakap. Dia tak pandai cakap. So dia hanya
get around je dekat tadika tu. Dan kami stopkan dia. Saya terus balik tu, saya cakap kita tak boleh macam ni sebab saya nak fokuskan dia untuk darjah 1 nanti dan dia masuk ke tadika terapi lah. Jadi apa kita nampak di sini? Ini grounding dia lah. Ini sensory terapi ya. Ya, dia ada masalah Hai, sensory. Itu dia Riyad. Masya Allah. Inilah dia. di mana, Oh, di dia lang. mana. Oh, terus dia Alamak. kat bawah. Minta Tak apa, maaf sayang. lah. Sepatutnya kita tak boleh tegur dia tadi. Lepas tu kita diam-diam di sini kan. Okey, itulah Riyad sebenarnya dah belakang kami. Jadi agak gelap sikit dekat sana. Sebenarnya Riyad tak nak keluar lah. Dia nampak agaknya fokus diberi perhatian dekat sini kan. Tapi tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Riyad datang juga hari ni kan. Itulah dia. Sebenarnya dia sangat peta sangat mesra juga tadi. Daripada bilik makeup ke studio mesra. Cumanya bila diberi perhatian kan. Dia suka perempuan cantik, dia pergi kat Kak Anin tadi. Alah, nak sayang, nak duduk Boleh ke dengan Kak kalau Anin kita nak macam tu. panggil dia kejap tadi? Boleh. Nak ke? Dia nak ke? Kat ni mana? Kak Anin boleh sebab Kak Anin cantik. Kak Anin panggil. Ya. Jom kita kejap. Silakan. Sambil Sayang. Anin cuba sedaya upaya. Mana ni anak anti? Kita pun nak bertanya juga kat sini. Mana lah, ya. anak anti ni? Anak anti malu dari ke? segi, Anti nak tanya je. pencapaian Okey, anti ini, tak bawa kat sana Alhamdulillah. lah. Tapi Jom terapi nak yang jalan kita mana? nampak sebelum ni kan. Anti bawa jalan dia mana? nampak dia gunakan sensory. Apakah antara terapi-terapi Okey, jom yang jalan. Jom. mungkin bermanfaat untuk Riyad? Dia ada speech therapy lah untuk masa ni. Ada urutan-urutan untuk speech dia. Okey. Itu kami buat di rumah lah. Dan sensory dia pun kami kena touch dia punya setiap badan tu. Oh, kena pegang? Kena pegang. Mana Kenapa yang ya? dia Kenapa lebih ya? sensitif. Bila ada bahagian sensitif tu, kita kena hilangkan sensitivity dia tu. Oh, Contoh jadi- sebelum ni, cikgu terapi dia ajar. Yang Husband takut pegang, yang takut. Dia takut bila kita hayun dia tu kan. Kalau budak normal, dia suka. Dia betul. Adik dia seronok. Memang Dia betul. Ada tak alasan suka. memang sebenarnya. So, So, bila dekat dia- situ, dia tak nak. Kita kena buat. Tapi kami Push buat. juga. Kami push Dah juga. adalah berapa set semua kan. Lama-lama dia okey. So ayah bila dia swing-swing macam tu kita gerak ada begitu, dia rasa takut, dia rasa Ya betul. Mula-mula dia menjerit, lama-lama dia dah okey, dah hilang okey. Okey. So ini antara yang kita harus pantau untuk anak-anak kita di luar sana juga ya. Dari segi sensory. Macam mana pula dari segi bunyi? Sebab saya difahamkan ada juga antara adik-adik autism kita bila bunyinya terlalu kuat atau terlalu bingit, terlalu bising, mereka terus tidak boleh berfungsi. Macam mana dengan adik dia? Yang tu dia akan tutup telinga lah. So kami akan cuba attract dia dengan benda lain. Supaya dia tak rasa benda tu mengganggu dia. Gitu ya. Dan Riyad ni dia seorang yang tak sabar. Dan kami dekat rumah ada tagline lah. Ada Sabar tagline? 5 minit. Sabar 5 minit So saya akan pujuk dia. Kalau dia nak apa-apa, dia nak start tantrum kan. Kami akan. Saya lah terus saya akan cakap, Riyad sabar 5 minit je. Sabar 5 minit. Dia ada sabar 5 minit tu. So nanti dia akan cuba bertenang lah. Dia tarik Time up dia. nafas. Nampak Dia lah. akan bercakap sendiri. Ya, kena sabarkan Umi kan. So baguslah Dia dia sendiri faham. yang akan ulang. Dia kena dia faham sendirilah. Ya, kena Tapi sabar tadi 5 dia minit. siap flying kiss lagi. Anti ajak dia kan. Okey, ikut Aunty. Kalau tak nak Aunty, bye-bye lah, bye-bye. Dia siap macam tu dah. Macam tu dah. Okey, Tapi maknanya memang- dia tak nak ikut. Tapi memang ada sifat penyayang di sana dan datangnya juga dari ibu bapa yang penyayang. Jadi Masya-Allah. insya-Allah kasih dan sayang Doakan yang terbaik. Amin. adalah yang paling mujarab untuk anak-anak istimewa seperti Betul, ini ya. betul. Jadi Cik Ridwan, Puan Fazila, terima kasih banyak-banyak berkongsi. Teruskan berkongsi video-video comel Riyad supaya Betul. mungkin dalam situasi di luar sana, saya pasti ada juga ibu bapa yang melalui fasa seperti kalian. Fasa yang mungkin terpaksa denial, mungkin terpaksa bergaduh dengan hati dan emosi untuk menerima keadaan ini. Tetapi insya-Allah ada sinar di hujungnya. Kan? Macam mana yang Riyad tunjukkan, dia punya IQ dia punya peningkatan pencapaian, masya-Allah, sangat luar biasa. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami juga. ya, terima kasih Puan Ridwan Syadikin dan juga Puan Nur Fazilah Hasan. Adik Riyad kita lambai saja begitu. Bye-bye. Mana dia? Dah sembunyi dah? Dia dah sembunyi balik Datuk. Jadi kesimpulannya di sini juga kepada ibu bapa di luar sana yang ingin mengambil tauladan, janganlah kita terlalu in denial atau kita nafikan apa yang anak kita sangat-sangat perlukan, intervensi awal untuk kondisi ini. InsyaAllah. Amin. Okey, kita nak kongsi tentang penyakit strok angin amar ataupun kondisi strok dan juga angin amar. Seketika nanti hanya di Malaysia Hari Ini. Okey, kembali bersama dengan kami. Hari ini, Nas, kita ada topik yang cukup penting untuk dikongsikan bersama. Macam biasalah kalau hari Selasa, topik tentang kesihatan. Kali ini kami memilih untuk berkongsi tentang stroke
ataupun angin amar. Angin amar, tapi bukan sekadar kita berkongsi yang biasa-biasa saja. Selalunya angin amar ni memberi kesan kepada golongan yang lebih tua. Tapi bagaimana kalau ia berlaku kepada kanak-kanak? Jadi kita saksikan bingkisan kita tentang seorang insan yang telah mengalami angin ahmar pada umur 9 tahun. Kita saksikan kisah Muhammad Haziq Naufal. Sudah menjadi sesuatu yang mengayak hati bila kita lihat seorang pesakit yang menghidapi angin ahmar. Tapi bila terjadi kepada kanak-kanak, luluh hati kita di sini, Nim. Ya, sebagai seorang ibu ataupun ayah ni, apa agaknya yang kita boleh lakukan kan untuk memastikan anak-anak ini mungkin dapat melepasi fasa itu satu, dapat kembali menikmati hidup sebagai seorang kanak-kanak dan membesar dewasa seperti orang biasa. Jadi itu inspirasi nak dikongsikan apakah terapi yang dilakukan. Kita tak sempat nak bawakan di studio tapi secara maya kami bawakan kedua-duanya Puan Wahidah Osman dan juga adik Muhammad Haziq Naufal yang bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum. Hai. Hai, waalaikumsalam. Masai Johor. Orang Johor juga. Orang Johor saya. Ini enjoy lah orang Johor di sini ya. Dan kita pun sejuk hati kita. Kita semua melonjak keriangan sebenarnya bila kita nampak perkembangan Naufal yang semakin hebat, semakin maju, sekarang dah boleh berjalan dan sebagainya kan. Alhamdulillah. Jadi untuk Puan Wahidah, mungkin kita akan bertanya tentang keadaan adik Naufal di sini. Tapi sebelum itu, kita juga ada seorang pakar di studio yang kita ingin perkenalkan juga. Daripada Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya, pakar perunding neurologi kita, Dr. Shi Jieping. Dr. Shi, terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini. Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okey, doktor akan berkongsi dari sudut apa yang perlu kita faham, medical terms ataupun terma-terma medikal yang lebih senang ayatnya untuk kita faham kita bersama. Tapi sebelum tu Puan Wahidah, kita nak bertanya keadaan dan juga apa yang mungkin dilalui sekarang lah. Seperti mana yang kita dapat saksikan bingkisan itu sebelum ini. Tapi bagaimana sekarang? Apa khabar? Alhamdulillah, Naufal semakin sihat sekarang. Dah boleh jalan dah. Cuma tangan je lah. Tangan dia belum boleh berfungsi sepenuhnya. Genggam buka. Baiklah, insiden ini terjadi pada tahun 2017 ya. Jadi mungkin kita imbau kembali keadaan 7 tahun lah. 7 tahun yang dah lalu ya. Jadi apa yang telah terjadi dan perkembangan sehingga sekarang. Silakan Puan Wahidah. Dia terjadi masa 8 Februari 2017. Masa tu pagi dia nak pergi sekolah. Pagi tu dia memang okey. Dia tak ada tanda-tanda yang dia sakit pun. Bila dah sampai depan pintu sekolah, dia nak turun kereta. Bila saya tengok muka, tiba-tiba saya tengok muka dia pucat tau. Lepas tu saya kata tak apalah, tak pergi sekolah macam itu. Saya pun terus ke perjalanan. Lepas tu tengok dia dah mula macam muntah-muntah dalam kereta. Lepas tu bawa ke klinik berdekatan. Bila sampai klinik tu, doktor cakap anak awak dah macam tak sedar kan.
dia suruh bawa pergi hospital. Bila sampai hospital, masa tu doktor KPJ mungkin doktor buat CT scan, MRA scan, MRI scan. Lepas tu doktor kata, anak puan dah koma, perlu dah kritikal dah sekarang. Perlu pemberian. Masa tu tapi yang menakutkannya di sini tiada simptom-simptom yang ditunjukkan sebelum terjadinya insiden ini ya. Betul. Maknanya tak adalah kata masa-masa beliau mungkin berumur lebih muda 4-5 tahun tak ada apa-apa langsung yang ditunjukkan oleh pesakit ya. Tak ada tanda apa-apa pun. Tak ada. Kalau ada pun demam biasa je lah. Okey, sementara kita nak mengetahui lagi lebih banyak tentang adik Naufal, kita bersama dengan Dr. Shi juga. Dr. Shi, mungkin untuk permulaan seperti mana yang dah dikongsikan Puan Wahidah, kejadian ini berlaku sekelip mata. Tidak ada simptom awal, tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan karakter seseorang itu mungkin boleh mendapat diagnosis angin amar ataupun stroke ini. Adakah ini lazim berlaku dan sebenarnya angin amar dan juga stroke ni apa yang perlu kita fahami? Okey, angin amar ni dia ada beberapa nama dia sebenarnya. So semua rujuk kepada keadaan yang sama. So angin amar, stroke, lepas tu serangan otak dan juga penyakit cerebrovascular. Okey. Semua ni merujuk kepada satu keadaan kecemasan. Di mana bekalan darah dan juga oksigen kepada bahagian otak tertentu terjejas dan sel-sel di bahagian otak tertentu dia mati sebab tak dapat oksigen yang cukup. So akibat tersumbat atau mungkin pembuluh darah yang telah pecah ya. Ya, betul. Ada dua jenis. Jadi selalunya nak tahu faktor risikonya sebab apa yang kita dapat ketahui daripada Puan Wahidah tadi, tiada gejala, tiada simptom, berlaku begitu saja dan terutamanya kepada kanak-kanak. Adakah ini juga lazim? Okey. Dari segi keseluruhannya, so simptom-simptom yang biasa yang kita alami, so kita boleh ingat sinonim yang permata, PERMATA. P itu dia merujuk kepada pening. Kalau rasa pening atau imbalance, rasa tak seimbang. Lepas tu PER, R tu rabun atau masalah penglihatan yang secara mendadak tiba-tiba. Okey. Lepas tu M tu muka surut sengit sebelah. Okey. Lepas tu A itu angkat tangan. Maksud dia arahan. Tapi dia merujuk kepada kelemahan anggota badan yang sebelah. Okey. Lepas tu T itu tutur. So kalau tiba-tiba ada masalah pertuturan macam tak jelas atau tak faham, itu pun salah satu simptom dia. Lepas tu last kali A tu maksudnya angkat telefon lah, kena kontak kecemasan sudah. Itulah dia. Very nice. Permata. Ini seperti mana yang kita kongsikan bersama dengan anda. Maknanya kadang-kadang kita tak demam, tak sakit dada, tak muntah, tak ada pening kepala ataupun mungkin najis berdarah dan sebagainya yang katanya sebagai indikator lah kan kita nak lihat kan. Tetapi ini sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita ada pertuturan huruf-huruf yang kita tak boleh nak sebut dengan baik. Mungkin fizikal muka yang beralih sedikit yang menyebabkan mungkin tidak boleh nampak seperti simetri ataupun seperti kebiasaan. Menarik sangat-sangat. Puan Wahidah, kalau mungkin ada lagi di talian, Puan Wahidah, saya nak tanya kalau mungkin ada adik Naufal menunjukkan simptom sedikit pun kalau sebelum didiagnos ataupun berlakunya kecemasan tersebut. Sebelum diagnos memang tak ada tanda apa-apa pun. Langsung tak ada. Okey. Itu yang agak menakutkan di sini ya. Jadi apabila berlaku, boleh ceritakan apa terjadi kepada adik Naufal? Adakah dia jatuh pingsan? Adakah dia masuk dalam keadaan koma? Dan macam mana kata pemulihannya? Terapi yang dilakukan. Silakan. Masa dalam hospital dia koma, lepas tu doktor kata kena operation segera kan. Lepas tu selepas operation berjaya alhamdulillah. Lepas tu dia koma masa tu 6 hari. Masa dia koma tu doktor cakap doktor tak tahu apa yang akan terjadi pada dia. Kita tunggu dia sedar kan. Doktor pun tak tahu dia bila dia boleh sedar. Alhamdulillah lepas 6 hari dia sedar. Bila dia sedar tu dia tak boleh bercakap. Dia cuma baca na keluar macam itu je. Memang tak boleh cakap. Lepas tu dia punya auto sebelah kanan tak boleh gerak. Memang zero power dok cakap. Lepas tu memori dia pun masa tu macam ingat tak ingat. Ada yang ingat, ada yang tak ingat.
Okey, Naufal. Ya. Naufal okey. Sekarang macam mana Naufal? Keadaan Naufal? Okey. Saya sihat walafiat. Alhamdulillah. Itulah dia, masih kacak. Aktiviti sekolah yang Naufal dah lakukan sekarang? Semua dah boleh ke ataupun? Aktiviti sekolah ada yang saya boleh buat, ada yang saya tak boleh buat. Okey, contoh yang boleh buat sekarang apa dia? Yang boleh buat contoh kat sekolah saya, dia macam sekolah kemahiran pendidikan khas. Okey, okey. Jadi aktiviti sukan boleh tak? Ke tak boleh lagi? Aktiviti kan tak boleh lagi lah. Maknanya macam berlari, bagi tekanan kat badan belum boleh lagi lah. Jalan semua Naufal dah boleh dah? Jalan semua saya dah boleh lah. Okey. Setakat ni kita doakan yang terbaik untuk Naufal, that's for sure. Alhamdulillah. Jadi daripada apa kita nampak yang dikongsikan di media sosial, sekarang kita bertutur di depan kaca TV. Nanti famous kat sekolah, jangan lupa kita ya. Okey, Dr. Shi, bila kita bercakap tentang mereka yang tak ada simptom awal kan, mungkin Naufal juga dalam kategori yang sangat special kita berlakunya secara tiba-tiba. Tapi golongan berisiko ini dapat tak kita klasifikasikan siapa yang mungkin berpotensi untuk mendapat serangan angin amar ni? Okey, seperti apa yang difahami, so Naufal alami keadaan stroke yang jenis pendarahan. Okey, biasanya ini kita panggil hemorrhagic stroke atau stroke jenis pendarahan. Ada 3 ke 4 faktor yang paling utama lah. So, yang pertama, kalau masalah tekanan tinggi tak terkawal. Okey. Kedua, kalau ada kegunaan ubat cair darah yang keterlaluan. Okey. Yang ketiga, kalau ada masalah struktur atau kelemahan kepada dinding salur darah dalam otak. So, biasanya kalau stroke di kalangan kanak-kanak atau orang lebih muda, jenis pendarahan, dia lebih common kepada yang jenis masalah struktur dengan yang dinding salur darah. Congenital lah, ataupun dia mengikut keturunan lah ya. Ya, dia boleh congenital atau dia sejak lahir. Sejak lahir. Kalau untuk orang dewasa? Kalau orang dewasa, tengok umur dia. Kalau memang adulthood orang dewasa, katakan umur 40, 50 lebih. Faktor usia Ya, usia satu. Yang kedua, tekanan tinggi. Kalau memang tak terkawal, stres, itu salah satu risiko yang paling utama. Jadi stres dan gaya hidup juga memain peranan yang penting untuk kita mengawal kondisi angin amar, terutamanya untuk mereka yang berumur. Dan sebenarnya kadang-kadang kita ni elakkan sangat diri daripada buat medical check-up kan. Takut nak tahu kondisi badan. Itu yang menyebabkan mungkin dah berada pada tahap yang lebih serius. Tapi apa yang kita nampak dengan adik Naufal ni, kondisinya semakin baik, Alhamdulillah. Semakin baguslah. Jadi apakah peratusan untuk kembali pulih 100%, doktor? Okey. Jawapan ni dia ada satu standard answer. Baik. So sebab dia memang case to case basis. So setiap individu percentage untuk sembuh dia akan berbeza. Dia bergantung kepada tahap berapa serious stroke pada mula-mula dan berapa kerap dia orang jalankan rehab, lepas tu aktiviti fisio, occupational therapy. Okey, mungkin ada di luar sana juga ingin tahu apa yang dilakukan oleh keluarga adik Naufal ini sehingga adik Naufal boleh berjalan sampai sekarang. Betul. Antara yang dilakukan adalah terapi. Jom kita tanya Puan Wahida. Puan Wahida? Ya, saya. Okey, Puan Wahida, kita cerita tentang rawatan pula. Apa yang dilakukan sehingga adik Naufal, alhamdulillah, masya-Allah, rezeki juga dan juga asbab boleh berjalan, boleh melakukan aktiviti seperti anak-anak biasa, kembalikan kehidupan kanak-kanak dan mendekati usia remaja ini. Apa yang dilakukan, Puan Wahida? Kongsikan. Pergi fisio, occupational therapy, rehab banyak berbantulah. Rehab di samping doktor Nuro buat embolization dekat dia punya otak dia. Embolization tu macam mana? Dr. Shi mungkin boleh kongsikan embolization yang dikongsikan. Okey, embolization secara prinsip dia, so kita
dari segi dia satu jenis operation kecil. So kita kena pasti mana satu salur darah yang berdarah. So kita kena pasti punca dia, lepas tu kita stopkan pendarahan dia. Fokuskan kepada satu saluri yang berdarah tu. Betul. Okey. Itu satu prosedur yang dilakukan. Ini dia gambar masa Naufal melakukan fisio. Fisio ni memang tak boleh tinggal, dia harus rajin. InsyaAllah setiap hari harus dilakukan. Jadi untuk adik Naufal, kita juga kagum dengan jati diri adik Naufal ya. Bukan senang untuk kita jalani terapi ini untuk cuba pulih seperti biasa. Mungkin komen adik Naufal kita akan perkembangannya setakat ini dan harapan adik Naufal. Silakan. Harapan saya cuma nak macam dulu balik lah. Bersembuh. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Naufal. Naufal dah besar nak jadi apa? Saya dah besar. Okey, masa kecil-kecil dulu, saya nak jadi polis. Lepas tu dah besar sikit, kalau dah kena macam ni, saya nak jadi jurubahasa. Jurubahasa, sesuatu yang sangat bernak. Alhamdulillah. Tersenyum-senyum akak adik kita. Alhamdulillah. Bagus. Dengan saya ITA pasal edit tu. Teruskan usaha anda. Jangan patah semangat. Saya pasti jati diri anda akan membawa anda ke mana-mana yang anda ingin pergi. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Wahidah. Terima kasih Muhammad Haziq Naufal. Kita bagi tabik hormat satu untuk anda. Alhamdulillah. Baik, kita bersama dengan Dr. Shi untuk kita rumuskan apa yang kita bawa di sini ya. Jadi untuk mereka yang mempunyai yang tersayang, yang menghidapi angin akhmar, mungkin kata-kata nasihat untuk mereka dan juga kata-kata semangat ya bahawa semuanya masih ada harapan. Silakan. Yep. I rasa message yang penting tu jangan putus asa. Okey, sebab kita memang banyak support group yang available. So seperti mana Naufal yang alami, so dari segi setting hospital pun kita ada fisioterapi, occupational therapy, rehab specialist, doktor neuro, semua ada di dalam hospital tolong. Dan kalau outpatient out of hospital setting dalam community, memang kita ada kalau boleh tunjuk NASAM. So National Stroke Association Malaysia. So dia satu jenis kiranya NGO yang sediakan support, lepas tu tunjuk macam mana untuk jalankan rehab, untuk support memang pesakit dengan ahli keluarga dia. Okey. So ngam-ngamlah juga kerana 29 Oktober merupakan Hari Stroke Sedunia ya. Jadi terima kasih Dr. Shi Jeping, pakar perunding neurologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Melaya kerana sudi berkongsi fikiran dengan kita. Dan kita sebenarnya kena ada satu mentaliti yang lebih baik lagi apabila kita melihat teknologi datang ke negara kita dengan pelbagai yang memberi harapan kepada mereka yang terkena serangan stroke ataupun angin amai untuk kembali pulih. Jadi jangan khawatir, jangan risau kerana apa yang membezakan dari satu kes kepada satu kes adalah kekuatan dan juga jati diri lah. Seperti mana yang dikongsikan tadi, seperti mana yang adik Naufal kongsikan. Saya sedih sebenarnya bila katakan dulu nak jadi polis tapi sebabkan dah jadi macam ni, dia beralih kepada jurubahasa. Jadi kadang-kadang tu apa yang berlaku pada diri kita pada peringkat awal ni, usia awal ni boleh membataskan niat dan juga cita-cita kan. Jadi insya-Allah kita doakan yang terbaik, semangat yang kita salurkan dari Malaysia hari ini kepada anda semua yang melalui fasa yang begini. InsyaAllah kita kongsikan harap manfaat untuk anda juga. Jangan khawatir Anim, jangan bersedih. Saya sebenarnya bangga dengan jati diri adik Naufal kita. Dia mampu pivot, dia bertukar arah dan terus maju untuk mencapai impiannya. Baiklah, kita berehat seketika di sini. Dan apabila kembali, nostalgia seni menanti kita. Siapakah artis yang dimasukkan pada minggu ini? Kita saksikan di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih bersama kami dan seperti yang dijanjikan, nostalgia seni di MHI. Siapa yang kami bawakan? Memang seorang pelawak untuk saya. Tak kering gusilah kalau kita tengok dia di JKK. Ya, sebab kalau cerita tentang individu ini ataupun figura ABUs, pasti anda tahu lebih-lebih lagi yang seusia dengan Abang Nas kita dan juga produser kami. Kerana sebab kita membesar bila tengok dia dah masuk dalam reality TV, rancangan reality yang lawak-lawak. Tapi mereka bermula dengan filem
filem. Yes, Mereka bermula dengan drama-drama yang dilakukan pementasan teater juga. Jadi Abang Abby Yus ni impact, antara filem yang memberi impak kepada saya. Saya ingat lagi 1989 filem Tuah. Tapi masa tu Tuah adalah Jamal Abdillah. Dia datang ke masa depan. Tapi yang saya ingat Abby Yus kerana dia menjadi Hang Kasturi masa tu. Dan antara Macam mana Abby Yus jadi Hang Kasturi? Tempat dia lawak, dia betul-betul lawak. Rusdi Ramli masa tu dia jadi Hang Jebat, saya ingat. Tapi Abby Yus memberi impak kepada saya sampailah ke sekarang. Jadi bagaimana keadaan beliau yang kini baru saja meletakkan perentak jantung untuk dirinya, mengalami sedikit masalah kesihatan. Tapi kita ingat sumbangan beliau kepada industri negara. Ya, jadi wartawan kami sempat menyinggah untuk menyaksikan kondisi ziarah beliau. Jadi sama-sama kita saksikan perkongsian ini. Tak salah kalau kami hiburkan dia. Jadi itulah sebabnya tadi kamu mengikut dia. Ya. Nak cari peminat, nak nyanyi pun salah. Jadi maknanya Bijan, awak dah salah tuduhan. Aku rasa kau ni tak usahlah main muzik di dalam kampung ni. Berhenti je main muzik, pergilah ke tempat. Nama yang pernah menghiasi dunia hiburan tanah air dengan lawak jenaka dan karakter penuh mesra membuatkan masyarakat tidak kering gusi dengan gelagatnya. Insan seni yang bernama Muhammad Yunus Abdul Rashid atau lebih dikenali dengan nama Abby Yus ini seringkali mencuit hati peminatnya. Beliau yang tidak asing lagi di pentas komedi juga pernah membintangi program televisyen antaranya Jabatan Kuasa Kampung Kalut atau JKK, Mr. Mama, Haji Tak Mabrur dan banyak lagi. Sudah pasti memahat kenangan indah dalam hati peminatnya. Kini, perjalanan hidupnya telah berubah. Abby Yus, seorang yang ceria dan bertenaga, kini dihimpit dengan penyakit kegagalan buah pinggang sehingga perlu menjalani rawatan dialisis 4 kali sehari. Siapa sangka di sebalik gelak tawa yang dipaparkan, sudah lebih 4 bulan beliau merahsiakan penyakit ini daripada pengetahuan ramai. Meskipun kesihatan semakin merosot, senyuman di bibir beliau tidak pernah pudar. Penyakit yang dihidapi tidak sesekali mematahkan semangat insan seni ini. Dari segi tenaga, syukur Alhamdulillah makin pulih daripada mula keluar tu lagi. Memang saya betul-betul kata orang letih dan penat. Tapi sekarang dah mula ada tenaga sebab bila dekat rumah kan kita dah maknanya makan pun selera dah ada. Syukur Alhamdulillah lah. Jadi kalau dari segi kesihatan tu saya rasa ada peningkatan lah atas doa juga kan, atas doa peminat-peminat semua dan juga atas izin Allah lah, syukur. Macam mana tu tak dapat tahu, saya susah nak cakap sebabnya. Saya ni macam ni tau, apa yang sampai itulah yang saya kena terima. Kau suka tak suka kau kena terima. Kalau kau rasa macam contohnya kita satu benda yang datang dekat kita, kalau kita tak menerima, padahal benda itu tidak boleh, kau kena terima. Macam mana kita nak katakan kita tak terima? Ya, kita lalui je. Lalui je dengan rasa happy je. Sebab sakit ni sebenarnya nikmat. Cuma cara kita melayan tu macam mana. Kalau kita melayan dia seperti orang sakit, dia akan rasa lebih sakit. Jadi kita kena layan dia dengan cara bahawa kita macam tak ada apa-apa lah, macam tu lah kan. Jadi syukurnya lagi pula adik-beradik saya, kawan-kawan seperjuangan, peminat-peminat datang dan bagi doa semua itu, datang ramai kat rumah ni pun saya dah kata orang itu satu semangat yang menunjukkan dia macam ni tau. Kita bila kita seorang, kita seakan-akan macam tak ada orang support lah. Itu yang jadi tu. Tapi kalau ada kawan-kawan datang, contohnya kawan-kawan artis kan, macam Isay selalu datang. Isay Titan kan, selalu datang free-free, dia datang lawat saya, tengok saya kan, walaupun sekejap dia buka pintu tanya, bang saya macam mana hari ni? Okey saya. Jadi kita rasa macam aku masih diperlukan, aku ni ada orang yang prihatin, macam itulah. Meskipun begitu, beliau yang sudah lebih 3 dekad berkecimpung dalam dunia seni tidak pernah menyerah. Di sinilah tempat untuknya mencari rezeki, dunia hiburan, punca pendapatannya. Sekiranya kembali sembuh seperti sedia kala, pentas seni masih menjadi ruang untuk insan ini bernafas.
pastilah. Kata orang apa, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat kita mencari rezeki kan. Apa lagi yang saya mampu buat? Ialah melainkan atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dialihnya pula mata pencarian saya ke bidang lain kan yang bersesuaian dengan saya. Pun saya kena terima juga. Tetapi benda yang pertama sekali saya nak terima adalah bidang saya sendiri yang dah berpuluh tahun saya lalui dan saya dah biasa dengan keadaan itu. Saya rasa dia tidak sukar untuk saya lalui. Saya mengharapkan untuk setelah saya betul-betul kata orang bersedia, saya kalau boleh memang nak kembalilah. Bakatnya tidak hanya terbatas di pentas, malah Abius juga mampu menghidupkan warna dalam setiap sentuhan kanvasnya. Setiap lukisan yang dipamerkan mempunyai maksud yang tersendiri buatnya. Sebenarnya lukisan ni saya melukis waktu saya stres saja. Saya stres barulah keluar idea dia tu, sebabnya kalau awak tengok lukisan saya tu kan, tu adalah stres punya lukisan. Orang tak boleh baca tu, tapi itulah dalam otak saya. Saya buat macam Algojo, Bahtera Nabi Noh yang dalam bentuk abstrak. Itu luahan saya. Tapi kalau macam ini normal, saya tak boleh melukis. Tidak mengharapkan keajaiban lain selain daripada kembali sembuh seperti dahulu. Baginya, sokongan peminat dan rakan artis juga merupakan salah satu punca kekuatan sepanjang masa. Apabila seni mengalir di dalam darah, luahan hatinya pun begitu indah begitu. Jadi kita ucapkan semoga cepat sembuh Abang Abius kita dan semoga kembalilah ke Kaca TV untuk menceriakan kami rakyat Malaysia. Kita kagum akan jati diri abang. Dan kita juga kagum dengan sifat sahabat-sahabat Ise dan juga kawan-kawan kan yang singgah untuk menanya khabar sahaja pun sebenarnya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Itu adalah perkongsian nostalgia seni yang kita bawakan. Kita ramai-ramai doakan kesihatan kembali dipinjamkan kepada Abang Abius, seorang permata industri juga. Okey, kita nak rehat seketika. Betul. Kembali selepas ini kita nak berkongsi sebelum kita akhirkan Malaysia Hari Ini. Sekejap je kan, tapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Malaysia Hari Ini. Okey, Malaysia Hari Ini kembali bersama dengan anda. Untuk pagi ini kita nak kongsikan kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Puteri Khariza. Jadi kalau anda kenal Puteri Khariza, kalau anda tak kenal tak apa, anak-anak mesti kenal, confirm. Menyedari yang pentas lagu-lagu hitsnya, persembahan yang pasti akan menggetar hati. Ini dia. Temui anda di showcase sebenar Puteri Khariza pada 16 November ini di RCD Big Studio Plaza Alam Central. Shah Alam, orang Shah Alam, turun ramai-ramai 8.30 malam. Ya, sama-sama kita. Orang Johor dah pindah Shah Alam, tak apalah. Sekarang ni lah kita pergi ke Plaza Alam Central. Duduknya Shah Alam. Bolehlah pergi dekat sini, dekat je, dekat Plaza Alam Central Shah Alam. 8.30, okey. 8.30 malam dah ada dekat sana tau. Bukan 8.30 malam baru nak gerak. Istimewa esok pula di MHI pada hari Rabu. Kita akan ceritakan kita tentang peleraian ikatan kasih. Satu topik yang sangat kan? berat juga. Nasib baik saya tak ada besok. Berat, mata memandang. Berat lagi bahu yang memikul kan. Kita dengar-dengar pun kita dah sedih, apatah lagi orang yang lalui. Tapi kita esok nak bincangkan bukan nak side mana-mana ya. Kita cuma nak berkongsi kerana bulan lepas adalah bulan yang kita dengarkan kes-kes ini terlalu banyak sangat. Jadi kami di MHI akan so-called meraihkan topik ini dengan lebih ilmiah, berkongsi dengan anda semua. InsyaAllah. Tak ada salah siapa-siapa. Bukan salah lelaki, bukan salah wanita. Jadi kita diskusi secara ilmiah bersama-sama. Saya Nas Rahman. Saya Anim Izzati yang tak pernah salah. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Bye-bye. Kita ajalah yang salah. Di dalam dinginnya pekat malam, aku termenung sendiri, merinduimu di dalam diam, menahan luka di hati.